Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 27 April 2021, negara kita telah dikejutkan dengan berita dua beradik hilang dihanyutkan arus deras setelah terjatuh ke dalam sungai. Pada waktu itu telah dimaklumkan yang keduanya telah terjatuh dari sebuah jambatan gantung. Kejadian menyayat hati itu berlaku di jambatan gantung Kampung Rekoh di Rompin. Jambatan itu sering digunakan penduduk setempat sebagai laluan pintas memandangkan jalan raya agak jauh. Mangsa Dennis Maulida Putri Masari berusia 7 tahun serta adiknya Putri Ramadhania Az-Zahra berusia 3 tahun dilaporkan telah hilang dalam kejadian malang yang berlaku pada jam 11.15 pagi itu. Pihak polis yang menerima panggilan kira-kira jam 11.20 pagi bergegas ke tempat kejadian sebelum operasi pencarian digerakkan melibatkan pelbagai agensi pada jam 12 tengah hari yang sama. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan oleh 30 pegawai dan anggota yang disertai oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Angkatan Pertahanan Awam APM dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Lalu apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Pada hari kejadian, ibu mangsa Liswati berusia 37 tahun ketika kejadian pada mulanya telah melalui jambatan gantung tersebut untuk mengambil anaknya Dennis Maulida Putri pulang dari sesi prasekolah di Sekolah Kebangsaan Keratung 1. Dia membawa anak keduanya, Putri Ramadhania Az-Zahra. Setelah mengambil anaknya pulang dari sekolah, dia sekali lagi akan melalui jambatan gantung tersebut untuk pulang ke rumah mereka di sebuah ladang kelapa sawit di kawasan berdekatan. Tiada siapa menduga rutin harian 3 beranak itu akan berakhir dengan tragis pada hari itu. Ketika melalui jambatan itu untuk kali kedua, motosikal yang ditunggang mereka dikatakan hilang imbangan kira-kira 5 meter lagi hendak sampai ke tebing menyebabkan ketiga-tiga mereka terjatuh dan dua mangsa yang masih kecil terus terjerumus ke dalam sungai. Liswati terselamat dalam kejadian itu apabila dia bernasib baik kerana sempat berpaut pada jaring jambatan berkenaan. Terdapat jaring yang dipasang pada kiri dan kanan jambatan gantung itu, tetapi akibat kurang penyelenggaraan terdapat lubang besar di beberapa tempat sepanjang jambatan itu. Liswati yang panik melihat kedua anaknya terjatuh ke dalam sungai dan dibawa arus terus menjerit mendapatkan pertolongan. Panggilan kecemasan telah dibuat oleh orang awam yang berada di tempat kejadian. Operasi mencari dan menyelamat SAR dijalankan oleh 30 pegawai dan anggota pelbagai agensi termasuk Polis, Bomba dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia pada tengah hari kejadian. Ketika operasi mencari, pihak SAR hanya menjumpai barang-barang mainan dipercayai milik kedua-dua mangsa yang ketika itu timbul di sungai tersebut, manakala kedua-duanya masih gagal dijumpai dengan selamat. Operasi SAR kemudian telah dihentikan kira-kira jam 6 petang kerana hari semakin gelap dan akan disambung pada keesokannya pula. Pada esok harinya, operasi mencari disambung pada jam 8 pagi. Operasi mencari dan menyelamat yang dijalankan dengan bantuan daripada penduduk kampung menemui mayat Dennis Maulida Putri Masari yang berusia 7 tahun terapung kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian pada jam 8 malam. Jenazah Dennis kemudian dibawa ke Hospital Muazzam Shah Rompin untuk bedah siasat, manakala operasi SAR pada hari kedua itu telah dihentikan untuk disambung pada keesokannya pula. Pada SAR hari ketiga 30 April 2021 pukul 7.30 pagi, mayat Putri Ramadhania Az-Zahra yang berusia 3 tahun pula ditemukan terapung kira-kira 50 meter dari lokasi penemuan kakaknya, kira-kira 150 meter dari lokasi kejadian kedua-duanya terjatuh. Jenazah putri kemudian dibawa ke Hospital Muazzam Shah Rompin untuk dibedah siasat. Jambatan gantung Kampung Rekoh adalah laluan alternatif menghubungkan penduduk Kampung Rekoh baru dengan Kampung Rekoh termasuk kampung orang asli Kasai dan kawasan sekitarnya. Di kawasan bersebelahan Kampung Rekoh adalah punca rezeki penduduk di Kampung Rekoh baru yang bekerja dalam sektor perladangan sawit di situ. Di sebelah kawasan Kampung Rekoh baru dan Keratung pula, ia menempatkan kemudahan asas seperti sekolah, masjid dan klinik kesihatan. Keadaan jambatan yang dibina pada tahun 2000
2006 itu semakin melendut menyembah sungai setelah satu tiang utamanya sengit kerana berlaku mendapan tanah ekoran banjir yang setiap tahun berlaku di situ. Selain itu, pagar dawai jambatan itu juga semakin usang dengan terdapat bahagian yang terkoyak, termasuk di kawasan dua adik-beradik berkenaan terjatuh ke dalam sungai tersebut. Tragedi terbaru itu merisaukan penduduk tentang keselamatan mereka selepas ini kerana ia merupakan laluan utama penduduk kampung itu untuk pergi bekerja dan juga menghantar anak mereka ke sekolah. Jambatan gantung itu adalah yang keempat dibina di situ setelah 3 daripadanya, iaitu 2 jambatan kayu dan sebuah jambatan gantung mengalami kerosakan disebabkan banjir. Setelah kejadian tragis ini, penduduk kampung bergotong royong membaiki jambatan gantung yang digunakan oleh penduduk kampung Rekoh sebagai laluan utama bagi menghubungkan segala aktiviti harian mereka. Walaupun risau dengan keselamatan mereka ketika melalui jambatan itu, mereka terpaksa melakukannya kerana jalan alternatif adalah terlalu jauh untuk mereka lalui, dan melalui jambatan ini sajalah mereka dapat menjimatkan waktu dan kos minyak motosikal. Memandangkan jambatan gantung itu adalah yang keempat telah dibina di situ, mungkin jambatan yang kelima sepatutnya dibina dengan cara yang lebih kukuh. Jika tidak, jalan yang jauh mungkin lebih bermakna apabila jalan yang dekat merisikokan nyawa. Sekian.